Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Haslina, yang dihormati barisan penilai, yang arif lagi bijaksana dan rakan-rakan sekalian yang saya muliakan. Selamat datang ke acara persembahan debat yang penuh intelektual ini. Hari ini kita akan menyaksikan acara utama iaitu pertandingan debat dan di mana para peserta akan mempersembahkan ucap mereka yang bernas dan penuh wawasan. Bunga mawar merah berseri, harum mewangi di taman sari, ilmu dihimpun, bijak bestari, jadi pedoman sepanjang hari. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan acara debat kita pada hari ini. Untuk sesi debat kita pada hari ini, kita mulakan dengan dua kumpulan yang hebat yang akan beradu hujah. Izinkan saya memperkenalkan pasukan-pasukan yang akan bertanding. Bagi wakil dari Bahasa Melayu 3 di sebelah kiri saya, panel yang pertama Ahmad Hamdan, panel yang kedua Anis Sofia, panel yang ketiga Nur Anisha dan panel yang keempat Nurul Aisyah. Dan bagi wakil dari Bahasa Melayu 4, bagi panel yang pertama iaitu Muhammad Izzuddin, Isma Damia bagi panel yang kedua, Nur Najla Anissa bagi panel yang ketiga dan Muhammad Faris bagi panel yang keempat. Selain itu, kita pun juga mempunyai penjaga masa yang akan memastikan perjalanan debat kita berjalan dengan lancar. Iaitu penjaga masa wakil dari Bahasa Melayu 3, kita ada Cik Saudari Afzaliana, dan bagi wakil dari Bahasa Melayu 4 kita ada Saudari Aisyah, Nur Aisyah. Okay, diharapkan para pendebat akan memberikan persembahan yang terbaik serta hujah-hujah yang bernas dan mantap serta meyakinkan dalam sesi ini. Masa yang akan diberikan bagi setiap kumpulan ialah 25 minit. Saya ulang, 25 minit sahaja bagi setiap kumpulan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perdebatan kita. Dipersilakan. Dipersilakan pencadang soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pengerusi majlis, rakan-rakan perjuangan saya, para juri, jaga masa dan pihak perbankan sendiri. Jadi tajuk perdebatan kita pada hari ini adalah DVD baik untuk perkembangan pelajar berbanding dengan pentadbiran berdasarkan peperiksaan. Okay, jadi kami sebagai wakil pihak kerajaan untuk para pembangkang, bukan kerajaan. Jadi mereka nak tahu kenapa PBT ni lebih baik daripada pentadbiran berterusan. Nak tahu tak? Pentadbiran tidak darjah. DVD. Tidak. Nak tahu tak? Kalau tak tahu kita habiskan dalam video ni. Okay, jadi poin yang pertama untuk DVD ni dia satu penilaian yang komprehensif dan fleksibel. Jadi dia tidak macam dulu kita hanya bergantung pada peperiksaan secara tradisional. DVD ni dia lebih pada holistik, yang mana guru menilai proses perkembangan prestasi murid dalam pembelajaran secara berterusan dan secara berperingkat. Okey, sebagai contoh kemahiran yang boleh kita ambil lah, kemahiran kognitif. Untuk PBT, kemahiran kognitif akan sentiasa dinilai sepanjang proses pembelajaran berbanding pentadbiran peperiksaan sahaja, berorientasikan peperiksaan. Dia hanya pada hujung tahun je. Peperiksaan tu pada pertengahan tahun dan pada akhir tahun. Jadi susahlah kita nak kaji perkembangan murid.
Jadi pentingnya PBD ni dia mengkaji perkembangan murid tu setiap masa dalam kelas tu. Faham betul? Okey. Kemudian selain daripada kemahiran kognitif, kita ada kemahiran komunikasi. Kita melatih murid untuk lebih yakin, berkeyakinan bila duduk di hadapan khalayak ramai. Seperti dulu hanya berorientasikan peperiksaan, contoh ujian lisan hanya pada waktu SPM hujung-hujung tahun. Jadi murid-murid yang tak biasa cakap kat depan waktu tu akan kekok berbanding orang yang sentiasa, murid-murid yang sentiasa ke depan, yang sentiasa jadi ketua pelajar, sentiasa bercakap depan orang ramai, dia akan lebih potensi ataupun keyakinan dia lebih tinggi berbanding orang-orang yang tak biasa cakap kat depan. Okey, poin yang kedua lah untuk kebaikan PBD ni. Okey, penilaian secara berterusan dan tidak terhad pada satu ujian besar. Okey, penilaian PBD ni dia lebih konsisten. Konsisten dia berlaku secara berperingkat lah. Pada minggu ni contoh guru akan menilai bahagian kemahiran membaca murid. Kemudian minggu depan menulis. Dia akan sentiasa menilai murid tu sendiri. Jadi saya rasa saya cakap terlalu lama, saya bagi peluang bagi orang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel 1 wakil daripada Bahasa Melayu. Baik, seterusnya saya mempersilakan panel 1 daripada wakil Bahasa Melayu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya daripada pihak pegang kerajaan ingin menolak usul daripada saudara Izzuddin. Dia menyatakan bahawa usul dia berkata PBD ini kita boleh kaji murid itu lebih menekankan pemikiran kognitif. Kita boleh kaji, boleh nilai bagaimana pemikiran kognitif. Tapi saudara Izzuddin lupa bahawa peperiksaan juga kita menekankan bagaimana pemikiran seseorang pelajar dalam menjawab exam ataupun mereka mengaplikasi jawapan-jawapan dalam soalan-soalan yang diberikan. Bagi usul saya pula, Tuan Pengerusi, saya ingin menegaskan bahawa pentaksiran berasaskan peperiksaan jauh lebih adil dan objektif berbanding PBD. Saya mengatakan demikian kerana peperiksaan memastikan keadilan dalam penilaian. Semua pelajar menjawab soalan yang sama dalam keadaan yang sama. Ini mengelakkan bias atau ketidaksamarataan yang mungkin berlaku dalam PBD, di mana faktor subjektif seperti hubungan pelajar, guru maupun penilaian. Jadi, poin saya, kunci perkataan utama saya pada kali ini ialah penilaian itu perlulah berintegriti. Jadi, bagaimana integriti perlu diterapkan dalam penilaian dengan orientasi peperiksaan. Jika kita lihat pada hari ini, siapa yang menanda kertas kita? Guru kita tidak kenal kita. Namun, PBD, siapa yang menilai kita adalah guru kita sendiri. Mungkin pelajar itu anak kepada guru, anak kepada rakan. Jadi ini sedikit sebanyak mempengaruhi bagaimana penilaian terhadap seorang pelajar. Usul saya yang kedua, PBD ini mengakibatkan pelajar malas untuk belajar kerana mereka berfikir bahawa untuk hadir ke sekolah tidak penting kerana PBD telah dijalankan. Jadi poin saya juga saya tanya kepada pihak kerajaan, dengan adanya PBD ini, bagaimana guru ingin melakukan penilaian jika seorang murid tidak datang ke sekolah? Kerana PBD ini berjalan sepanjang sesi persekolahan, namun peperiksaan hanya di akhir ataupun di tengah tahun pembelajaran. Jadi saya rasa PBD ini cukuplah tidak relevan untuk dijalankan di dalam pihak sekolah atau penilaian pihak sekolah. Kita tengok statistik, kita tidak perlu berbicara hanya manisnya pada mulut, tetapi statistik telah memberi bukti bahawa 10,000 orang tidak mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2024. Kita dapat lihat PBD ini memberikan impak yang negatif dalam jangka masa yang panjang. Mungkin jangka masa yang pendek kita dapat lihat kognitifnya daripada segi penilaian mereka terhadap murid mungkin itu berbagai cara. Tetapi dalam masa yang panjang, murid ini rasa malas. Saya ingat lagi satu peribahasa, melentur buluh biarlah daripada robohnya. Namun, jika daripada sekolah rendah lagi kita tidak menekankan bahawa peperiksaan ini penting, bagaimana mereka ini hadir dalam peperiksaan ini. Jadi, cukup usul saya kepada pihak kerajaan.
wakil bahasa Melayu 4 untuk meneruskan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil panel kedua, wakil daripada bahasa Melayu 4. Wakil daripada kerajaan ingin mengusulkan tentang perbezaan kelebihan antara PBD dan juga kelemahan peperiksaan. Okey. Peperiksaan ni sering kali kita kaitkan dengan tahap tekanan emosi yang tinggi. Okey, hari ini kerana peperiksaan memerlukan pelajar menghafal dan memahami sejumlah besar maklumat dalam masa tempoh masa yang singkat. Tekanan ini semakin meningkat apabila keputusan peperiksaan menjadi penentu utama masa depan dan juga keputusan seseorang individu itu. Okey, antara kelemahan dalam peperiksaan ni adalah kebimbangan dan ketakutan yang berlebihan terhadap diri pelajar. Pelajar ni akan merasa takut untuk menghadapi dan hal ini menjadikan dia boleh kehilangan keyakinan diri untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Okey, yang kedua adalah pelajar kurang bersedia menghadapi peperiksaan menyebabkan dia gagal dan emosi dia akan terganggu untuk menjawab peperiksaan tersebut. Okay, dekat sini kita dapat lihat bahawa peperiksaan itu mampu mengganggu emosi seseorang pelajar itu dan untuk sebab kanak-kanak skor rendahan ini sangat tidak bagus untuk emosi mereka. Okay, menurut kajian, ramai pelajar mengalami simptom tekanan akademik seperti sukar tidur, sakit kepala, keletihan dan keengganan untuk belajar. Tekanan ini juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan kesejahteraan emosi mereka dalam jangka masa yang panjang. Okay, kalau PBD pula, kita boleh lihat kelebihan dia adalah satu bentuk penilaian yang dilakukan secara berterusan sepanjang sesi pembelajaran berlaku. Sistem ini membolehkan pelajar belajar dengan lebih fleksibel tanpa tekanan ujian yang besar. Okay, antara kelebihan dia adalah pembelajaran tanpa tekanan tinggi. Pelajar tidak perlu bimbang tentang menghafal terlalu banyak maklumat dalam tempoh masa yang singkat. Kalau PBD ni, pelajar dapat menghafal dalam tempoh masa yang lama secara bertahap. Dia tak perlu pun esok ujian, hari ni dia kena hafal dalam banyak benda. Kalau PBD ni dia boleh ambil dalam masa tempoh masa yang lama. Kat situ emosi dia akan terjaga, mental dia juga akan lebih stabil. Okey, yang kedua adalah maklum balas segera daripada guru. Guru boleh memberikan panduan dan bimbingan secara langsung untuk membantu pelajar memperbaiki kelemahan mereka dengan lebih berkesan. Contoh PBD kita tahu dia adalah berlaku dalam bilik darjah. Bila berlaku dalam bilik darjah ni, bila guru tu melihat kelemahan murid tu, guru tu boleh terus memperbaiki kelemahan murid tersebut. Okey, kelebihan yang terakhir adalah menekankan pemahaman berbanding hafalan. Berbanding dengan peperiksaan yang bergantung kepada kemampuan menghafal, PBD memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami sesuatu konsep dan mengaplikasinya dalam situasi sebenar. Kalau macam peperiksaan, murid tu hafal sekadar untuk menjawab ujian. Tapi kalau PBD, murid ni hafal dan dia faham konsep tu untuk diaplikasikan dalam kehidupan dia. Okey, jelaslah di sini bahawa PBD lebih sesuai untuk membantu pelajar belajar dengan lebih baik tanpa tekanan yang melampau. Sistem ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman dan prestasi pelajar, tetapi juga menyokong kesejahteraan mental dan emosi mereka. Dengan PBD, pelajar dapat menikmati proses pembelajaran dengan sesuatu yang lebih menyeronokkan dan pelibatan murid dalam PBD akan lebih aktif dan mereka juga pembelajaran tersebut akan lebih berkesan kepada diri mereka. Saya daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel kedua daripada Bahasa Melayu 4. Seterusnya saya mempersilakan panel kedua daripada Bahasa Melayu 3 untuk meneruskan. Dipersilakan. Terima kasih saudari Dania. Baiklah, hari ini saya ingin membahaskan bahawa pentadbiran bilik darjah ini tidak benar-benar mengurangkan tekanan dalam pembelajaran. Malah ia akan membawa cabaran yang lebih banyak bukan sahaja kepada murid, malah ia memberi cabaran kepada guru. Baiklah, di sini saya akan mengatakan dua hujah. Yang pertama sekali, hujah yang pertama iaitu beban tugasan yang berterusan. Okey, walaupun PBD ini tidak melibatkan sistem pemeriksaan yang besar, tapi ini tidak bermaksud murid ini bebas daripada segala tekanan. Okay, sebaliknya, mereka ini perlu menyelesaikan pelbagai tugasan yang banyak seperti kuis, projek ataupun amali dan juga tugasan perbincangan. Jadi, beban kerja ini akan menyebabkan murid ini sentiasa berada dalam keadaan tertekan dan juga
kerana mereka ni perlu menyiapkan tugasan itu tanpa mengandungi masa rehat yang cukup. Jadi jika kita lihat semasa pentadbiran berorientasikan peperiksaan, murid ini bukan sekadar menghadapi tekanan dalam tempoh tertentu. Contohnya apabila murid ini akan hanya mengalami tekanan apabila berhampiran dengan tempoh peperiksaan. Tapi kalau dalam PBD ini, mereka ini akan mengalami tekanan sepanjang tempoh tahun akademik itu. Jadi ada mungkin sesetengah murid ini, saya percaya ada sesetengah murid ataupun mungkin dalam kalangan kita, dia lebih memilih ataupun lebih selesa dengan sistem peperiksaan kerana mereka ni boleh merancang ataupun membuat perancangan yang rapi dalam membuat perancangan rapi untuk mengulang kaji lah. Tapi kalau dalam PBD ni, mereka perlu bekerja ataupun belajar secara konsisten sebab mereka ni tanpa kepastian bilakah sebenarnya mereka ini diuji ataupun dinilai. Jadi tanpa kepastian ini akan membebankan kepada murid yang mereka ini mempunyai banyak subjek ataupun aktiviti co-curricular kerana mereka ini perlu menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pentadbiran dalam setiap mata pelajaran. Kalau kita tahu berbagai mata pelajaran contohnya macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, dan setiap mata pelajaran ini mempunyai berbagai bentuk pentadbiran lah, contohnya macam kuis, projek. Seterusnya, hujah saya kedua iaitu saya ingin membahaskan bahawa pentadbiran bilik belajar ini tidak semestinya menjadikan pembelajaran itu lebih santai dan menyeronokkan. Kenapa? Sebabnya PBD ini tiada cabaran ataupun motivasi untuk belajar secara serius. Di mana yang kita tahu, pihak kerajaan ini memperkenalkan PBD ini untuk mengurangkan tekanan kepada murid lah, kerana tiada peperiksaan besar untuk menentukan keputusan akademik. Tapi ini tak bermaksud murid ini boleh belajar secara santai. Jadi kalau kita lihat semasa sistem peperiksaan, murid ini lebih mempunyai matlamat yang lebih jelas ataupun yang lebih pula. Contoh, kalau dulu cikgu-cikgu bila tanya anak murid, apa cita-cita awak? Dan secara majoriti murid itu akan menjawab cita-cita yang berkejaya. Contohnya guru, doktor, jurutera. Tapi kalau semasa sistem PBD ni, bila cikgu tanya apa cita-cita awak, dan secara majoriti lah saya rasa murid-murid tu akan menjawab cita-cita dia nak jadi content creator, YouTuber ataupun gamer. Jadi Jadi adakah cita-cita ini menjamin masa hadapan mereka? Saya rasa tidak, sebab pada masa akan datang kita tak tahu sama ada penonton-penonton yang di luar sana, adakah mereka masih ingin melihat isi kandungan video yang mereka hasilkan. Dan terima kasih kepada panel kedua daripada Wakil Bahasa Melayu 3. Seterusnya kita teruskan lagi dengan wakil daripada Bahasa Melayu 4, iaitu pelajaran ketiga. Baiklah, terima kasih. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa PBD adalah GPA 11 dengan keperluan kemahiran abad ke-21. Baiklah, kenapa? Kerana PBD dapat menggalakkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Bagaimana? Jika kita lihat dalam PBD, guru-guru mengaplikasikan pemikiran kritis dan juga seperti aktiviti IT dan sebagainya. Melalui aktiviti-aktiviti berkenaan, murid dapat mengaplikasi ataupun meningkatkan lagi pemikiran kritis dan kognitif mereka. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa PBD menarik dan merangsang pemikiran murid-murid. Ini saya jelaskan bahawa melalui PBD adalah sangat santai, menyeronokkan dan tidak membebankan murid. Dibandingkan dengan peperiksaan murid akan stres pada hujung tahun ataupun pada waktu peperiksaan. Namun jika PBD, murid hanya bukan tertekan tapi sedikit risau ataupun bimbang kerana kerja mereka tidak siap pada satu masa.
namun mereka tidak akan terbeban pada satu masa yang besar iaitu pada hujung tahun sehingga menyebabkan mereka tidak makan, tidak tidur dan sebagainya. Selain itu, jika kita lihat antara teori dan praktikal, mana yang lebih berguna kepada murid-murid? Praktikal. Kenapa? Kerana berdasarkan praktikal, murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar, apa teori yang mereka telah fahami dan apa yang mereka telah pelajari. Ada terdapat kajian yang menunjukkan bahawa terdapat kajian daripada Brockhead 2010 yang menyatakan bahawa pembelajaran berbentuk penilaian seperti projek dan kajian kes dapat mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan kepada murid. Dapat kita lihat bahawa projek ataupun kajian kes melibatkan semua murid untuk bekerjasama menyelesaikan tugasan. Jika peperiksaan kita lihat mereka hanya belajar sendiri-sendiri, mereka tidak akan berkomunikasi, mereka akan belajar secara sendirian ataupun mencari tutor ataupun tuition. Kalau PBD, dalam kelas sendiri kita dah meningkatkan ataupun menerapkan kemahiran berkomunikasi, tolong-menolong, kerjasama dan sebagainya. Selain itu, sekali lagi saya tegaskan bahawa PBD menggalakkan komunikasi dan kerja berpasukan. Peperiksaan hanya menguji seorang individu sahaja, manakala PBD kita dapat menguji keseluruhan kumpulan. Selain itu, menurut kajian oleh Johnson, pembelajaran kooperatif yang diterapkan dalam sistem seperti PBD dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kolaborasi pelajar. Kenapa? Kerana jika kita lihat dalam PBD, guru akan meminta murid-murid supaya bekerjasama, bercakap dan menjadi aktif. Manakala jika peperiksaan, guru hanya menerangkan di papan putih dan murid-murid hanya perlu menyalin, mendengar dan menjawab soalan. Selain itu, PBD membolehkan pelajar berinteraksi, berdiskusi, berbincang dan belajar bersama-sama. Oleh itu saya menyokong ataupun saya bersetuju bahawa PBD adalah lebih relevan jika dibandingkan dengan peperiksaan. Sekian. Terima kasih kepada saudari daripada wakil bahasa Melayu. Seterusnya saya mempersilakan wakil panel ketiga daripada bahasa Melayu 3 dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Najlah. Saya tidak mengatakan bahawa poin Najlah itu adalah salah, tetapi mesti ada kekurangan dan kelemahannya lah. Di sini saya akan menguraikan beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, poin Najlah adalah dia mengatakan bahawa PBD ini adalah menggalakkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Tetapi mestilah ada kekurangan dan kelemahan dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, cuba anda bayangkan dalam kerja berpasukan secara aktiviti perkumpulan, adakah semua pelajar terlibat dalam kumpulan tersebut? Okey. Anda perasan kan? Okey. Jadi, mestilah dalam kumpulan tersebut akan ada murid yang aktif dan murid yang pasif. Murid yang aktif akan menyumbang idea-idea mereka, tapi murid yang pasif akan menyalin, akan mendapat atau mendengar sahaja jawapan daripada murid yang aktif. Itu adalah poin saya yang pertama. Jadi, adakah objektif pembelajaran itu tercapai? Okey. Tidak. Poin yang kedua daripada saudari Najlah adalah menggalakkan komunikasi kerja berpasukan. Macam anda katakan, ada murid yang aktif, ada yang murid yang pasif. Adakah kerja kumpulan itu seimbang? Tidak. Sebab Najlah kata tadi, dia melibatkan seluruh murid dalam kelas. Tetapi adakah guru mampu meneliti pada satu pembelajaran, meneliti ke semua murid di dalam kelas tu? Ada dia mengesan budaknya pasif ke aktif. Dia tidak mampu untuk mengesan pada satu hari. Mungkin saya tidak mengatakan bahawa poin Najlah itu salah, tapi mungkin dia akan buat dalam satu minggu tu sekali dan sebagainya. Najlah kata kerja berpasukan ni adalah lebih menyeronokkan. Kenapa? Bagi saya, kurangnya adalah kurang kepada fokus terhadap individu. Kenapa? Bila bekerja berkumpulan, murid yang lebih aktif akan lebih menyelak. Murid yang pasif, okey. Jadi saya akan ujarkan saya punya
pendapat bahawa saya berpendapat bahawa PBD ni tidak berjalan dengan lancar. Ya. Kerana maafkan saya doktor ya. Kerana ketiadaan markah yang jelas menyebabkan murid tu tiada minat untuk belajar. Sebelum ni, pelajar atau murid ni dia lebih gigih untuk mencapai markah yang tinggi, grade yang tinggi untuk dapat hadiah akhir tahun dan untuk membanggakan ibu bapa mereka. Tapi melalui PBD, adakah macam Anis cakap, dia akan rasa diri dia dinilai? Jadi mungkin mereka tidak mengetahui hala tuju mereka dan mereka kurang motivasi dan minat untuk belajar. Yang terakhir, hujah saya yang terakhir adalah sikap selesa. PBD ni merupakan sikap selesa dengan lulus tanpa usaha yang lebih. Kalau kita fikir-fikirkan, kalau kita pergi sekolah pada zaman kita dahulu, kita pergi sekolah, kita belajar dekat sekolah, kita balik, kita buat kerja lagi, betul? Jadi pemikiran kognitif kita tu akan meningkat untuk kita menghadapi exam. Kalau PBD, time kelas tu habislah situ. Takkan bawa balik kat rumah. Sebab apa? Sebab kita dinilai di situ. Jadi macam hujah saya yang pertama, murid kurang minat belajar. Kalau anda bayangkan macam Hamdan cakap, statistik mengatakan bahawa SPM 10,000 tidak hadir pada hari yang pertama, iaitu paper Bahasa Melayu. Jadi apa yang akan dihadapi oleh bangsa orang Melayu kita? Jadi macam Anis pula kata, budak-budak sekarang nak jadi apa? Influencer, tiktokers, gamers. Jadi apa pun mereka fikir untuk masa depan mereka, untuk anak mereka, cucu mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada wakil panel ketiga dari Bahasa Melayu 3. Seterusnya saya mempersilakan wakil panel keempat dari Bahasa Melayu 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Saya tidak mengatakan bahawa pihak pembangkang salah dan pihak kami adalah benar, tapi semua ada pendapat yang berbeza. Jadi kita terima pendapat masing-masing. Jadi saya ingin tunjukkan, first kali saya ingin tunjukkan kepada pihak pembangkang pula. 10,000 yang tidak hadir itu adakah disebabkan murid malas belajar ataupun disebabkan murid malas mengambil peperiksaan atau peperiksaan secara suka atau disebabkan PBD? Itu satu soalan. Boleh fikirlah. Okey. Kalau tapi apapun, walau bagaimanapun, saya ingin mempertahankanlah pihak kerajaan saya. Jadi di sini saya ingin menekankan dari aspek yang orang lain mungkin kurang melihat, iaitu aspek masa depan murid ni di alam pekerjaan murid ni. Apa yang terjadi di masa akan datang. Jadi yang pertama, PBD ni dia memberi persediaan kepada murid dalam dunia pekerjaan. Majikan tidak hanya melihat kepada GPA pelajar, tidak hanya melihat kepada markah perusahaan pelajar. Dia tak tengok pelajar tu A+ banyak mana. Dia tengok orang putih kata soft skill. Orang putih kata soft skill. Melihat bagaimana kemahiran interpersonal mereka, melihat bagaimana kemahiran kepimpinan mereka dan kreativiti mereka yang diterapkan dalam PBD. Peperiksaan ni guru masuk, hari ni saya nak ajar. Dia tak terapkan pun amalan kepimpinan ni. Kalau kita PBD ni, kita dalam kumpulan, dalam kepimpinan pun dapat kan, tanggungjawab pun dapat, interpersonal pun dapat, semua dapat apabila kita kerja dalam kumpulan. Faham kan? Faham. Okay. PBD ni juga membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah. Walaupun dalam kumpulan mungkin ada yang pasif kan? Tapi kawan dia boleh tolong. Sebab itulah pentingnya bekerja dalam berkumpulan. Itu yang diterapkan dalam PBD. PBD ni dia mengajar murid secara menyeluruh. Bukan hanya kognitif saja, tetapi emosi, rohani, jasmani, semua dah boleh dikatakan menyeluruh. Okey, itu poin yang saya yang pertama, iaitu persediaan murid ni dalam menghadapi dunia pekerjaan. Jadi yang kedua pula,
mengiktiraf kepelbagaian gaya pembelajaran. Murid ni dia ada gaya pembelajaran yang berbeza. Tidak hanya pro dalam menulis, boleh saya guna pro, faham kan? Dalam menulis, tapi mungkin murid ni ada bakat yang tersembunyi yang kita tak tahu. Tapi kalau guru masuk mengajar saja, suruh murid buat soalan, mungkin guru tu boleh detect dengan hanya murid tu pandai menulis je. Dia tak tahu pun bakat-bakat yang terpendam murid tu. Mungkin murid ini hebat dalam apa kata? Dalam projek, membuat projek, pembentangan atau aktiviti. PPD ni menerapkan semua. Bukan sahaja secara menulis, dia praktikal pun dia buat. Praktikal ni, benda tu lebih nampak tau. Dia tak, menulis ni kadang-kadang tak nampak. Praktikal ni nampak apa yang murid tu ada. Mengembangkan lagi potensi murid tu lah. Jadi PPD ni memberikan peluang yang adil kepada semua pelajar untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam pelbagai bentuk. Bukan hanya sekadar menulis, tapi dalam semua bentuk lah yang kita tahu. Praktikal, rohani, jasmani dan intelek murid. Okey, saya rasa itu sahaja pencerahan daripada saya. Sekiranya ada okey. Okay, saya persilakanlah Wah. Boleh soalan ke? Dia tu boleh jawab sana. Boleh. Kita tak Tadi gulung yang pembangkang pula dulu, lepas tu baru bercadang gulung. Tak sakit tak? Tak boleh. Habis dulu. Terima kasih kepada wakil panel kepada panel keempat daripada wakil bahasa Melayu. Baik, seterusnya saya mempersilakan wakil yang terakhir daripada bahasa Melayu 3 dipersilakan. Last kali nanti ada seorang gulung sana, lepas tu baru jawab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari dan saudara. Okey, saya bangkit berdiri untuk membidas hujah yang diberi oleh pihak kerajaan yang menyatakan bahawa pentaksiran bilik darjah menyediakan murid dengan persiapan lebih baik untuk dunia sebenar. Okey. Pihak kerajaan seolah-olah tidak menyedari atau terlupa bahawa syarat minimum untuk kemasukan ke universiti memerlukan pada peperiksaan bertulis. Okey. Sebagai contoh, kemasukan ke Universiti Awam di Malaysia memerlukan kepada sijil pelajaran Malaysia, sekurang-kurangnya lulus sejarah dan bahasa Melayu dan kredit untuk mana-mana mata pelajaran yang terlibat. Okey, menurut data Kementerian Pengajian Tinggi KPT pada 2024, 90% saudara universiti di Malaysia masih menjadikan keputusan peperiksaan sebagai syarat utama kemasukan ke universiti. Jadi, jika kita terlalu bergantung pada PBT yang tidak standard, bagaimana kita dapat memastikan keadilan dalam pemilihan calon untuk masuk ke universiti? Baiklah, saya teruskan lagi kepada pihak kerajaan mendakwa bahawa dunia pekerjaan tidak bergantung sepenuhnya kepada ujian bertulis. Namun, pihak kerajaan gagal untuk menyedari bahawa dalam dunia pekerjaan kita melibatkan juga peperiksaan. Pentaksiran berasaskan peperiksaan yang memainkan peranan utama dalam memupuk daya saing murid. Okey, jadi di sini juga menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, 70% majikan masih melihat pencapaian akademik sebagai faktor utama untuk menerima pekerja. Jadi, terutamanya dalam bidang profesional seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan. Jadi, kalau PBD yang bersifat subjektif ini dinilai, bagaimana kita dapat menjamin kualiti serta kebolehpasaran jadual? Dan bagaimana kita dapat memastikan negara kita ni dapat mengumpul tenaga pekerja yang mahir dalam bidang profesional. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan mengulas poin kedua saudara, yang mana saudara menyebut bahawa PBD membantu pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Kita perlu sedar bahawa dunia sekarang berhadapan dengan VUCA, volatility, ketidakstabilan, uncertainty, ketidakpastian, kompleksiti, kerumitan dan ambiguity, kesamaran. Okay. VUCA ni merupakan satu
satu cabaran dunia yang kita hadapi sekarang dengan penuh perubahan yang sukar diramal. Jadi jika pendidikan sekarang berteraskan kepada PBD yang untuk mengikut keselesaan setiap murid, di manakah tahap ketahanan mental fizikal murid tu sekarang? Kalau kita nak menyesuaikan pendidikan dengan keselesaan murid saja. Hal ini kerana dunia sebenar tak sentiasa beri ruang kepada keistimewaan masing-masing. Kita kena cari keistimewaan kita sendiri. Jadi, berpijaklah di bumi yang nyata, lihatlah realiti yang terjadi. Walaupun gaya pembelajaran murid berbeza, dunia sebenar tak akan sesuai dengan keperluan individu itu sendiri. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada wakil panel keempat dari wakil bahasa Melayu 3. Seterusnya saya akan buka kepada rumusan daripada kedua-dua belah pihak. Saya buka kepada wakil bahasa Melayu 3 dulu. Jadi saya ingin menjawab soalan Datuk Faris Sabarudin tadi. Saya ingin berikan satu peribahasa kepada saudara Faris. Jika takut di lambung ombak, kesah berumah di tepi pantai. Jika takut di kemah pelak, berfikir biar berlemah, bertutur biar pandai. Mungkin saya menyatakan statistik 10,000 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, dengar ya saudara, pada tahun 2024, ia memberi impak bersama. Dia connect dengan pada PT3. PT3 dibubarkan pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2024 itu, kandidat SPM tersebut ialah kandidat SPM PT3 pada tahun 2022. Jadi, ketika itu mereka telah merasakan bahawa peperiksaan ini tidak penting. Jadi, mereka mengambil remeh tentang peperiksaan. Sebab itu, saya kata meluntur buluh biarlah pada rebunnya. Kerana daripada awal kita perlu didik mereka bagaimana pentingnya peperiksaan kepada SPM kita. Sebab itu, jika sekolah rendah, jika PT3, kita tidak menjalankan peperiksaan hanya PBD semata-mata. Bagaimana mereka ingin memandang tinggi terhadap SPM. Jadi itu jawapan saya kepada saudara. Bukan soal malas, tetapi soal pembubaran PT3, iaitu orientasi peperiksaan. Yang kedua, saudara Faris menyatakan bahawa peperiksaan ini hanya mengajar ajar jawab soalan, ajar jawab soalan. Namun, saudara Faris ini hanya berada di bawah tempurung sahaja ke? Kerana pada zaman ini kita ada kita ada C4 dan kita ada C5 mengaplikasi. Kita ada soalan hebat. Jadi mereka boleh mengaplikasikan dengan pemikiran lebih terbuka. Jadi dia bukan hanya faham, hafal, hanya hafal dan jawab semata-mata, tapi mereka perlu faham. Jadi saya ingin simpulkan bahawa peperiksaan lebih relevan berbanding PBD. Seperti saudari Anis menyatakan tadi, beban tugasan berterusan, tekanan. Tekanan bukan sahaja kepada murid sebenarnya saudara dan saudara, tetapi tekanan kepada guru dalam PBD ini. Berfikir-fikir dahulu, bertindak kemudian ya saudara-saudari. Yang kedua, Ica menyatakan bahawa PBD tak jalan lancar, tiada motivasi. Benar, tekanan. Mungkin saudari Mia menyatakan bahawa tekanan dalam peperiksaan. Namun, tekanan inilah yang memberi perubahan kepada kita untuk ubah lebih baik dalam grade peperiksaan. Ini kesenambungan daripada saudari Aisyah menyatakan bahawa peperiksaan ini penting kerana majikan sekarang masih melihat sijil SPM, iaitu grade mereka tersendiri untuk lulus masuk kepada universiti dan sebagainya. Jadi, saya ingin menegaskan bahawa orientasi peperiksaan lebih berkesan untuk memupuk, untuk menilai dalam kalangan pelajar berbanding PBD. Sekian saya bagi kepada saudara. Terima kasih diucapkan kepada wakil daripada Bahasa Melayu 3. Panjang lebar ya dia punya rumusan bagi membilas hujah-hujah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh itu saya akan mempersilakan pula pihak kerajaan, pihak daripada wakil Bahasa Melayu 4 bagi memberikan statement presiden. Okey. Sebelum saya mundur ataupun menjelaskan PBD lebih relevan daripada peperiksaan, saya ingin menanyakan bahawa adakah kejayaan murid hanya diukur berdasarkan markah peperiksaan sahaja? Bagaimana pula dengan murid-murid yang mempunyai kemahiran tapi kurang ataupun lemah dari segi kognitif? Jadi PBD dapat membantu murid-murid yang bukan sahaja lemah daripada segi kemahiran tapi juga daripada segi kognitif. Oleh itu, berdasarkan PBD lah murid-murid dapat memikirkan potensi diri mereka ke arah yang mana. Adakah
pekerjaan untuk menjadi engineer ataupun kepada kemahiran untuk menjadi yang maksudnya di college professional iaitu kemahiran. Okey, kemudian kita lihat dulu pekerja kebanyakan syarikat pada masa kini mencari pekerja-pekerja yang mempunyai grade yang tinggi. Sehingga kita lihat pada zaman sekarang terlalu ramai, berdasarkan peperiksaan, terlalu ramai pelajar yang bijak yang mendapat A+. Jadi bagaimana kita nak menilai pekerja tu bagus ataupun tidak? Oleh itulah kita memerlukan PBD, adanya kemahiran untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jika anda pernah mendengar patah pandai tapi tidak bijak, pandai dalam akademik tapi tidak bijak berkomunikasi, tidak bijak untuk bersosial, tidak bijak untuk menyesuaikan diri dan tidak bijak untuk menguruskan diri. Jadi berdasarkan PBD itulah kita sebagai guru berperanan besar untuk mendidik murid-murid itu mempunyai segala kemahiran dan juga segala bakat dan melihat potensi diri masing-masing. Oleh itu sekali lagi saya menjelaskan bahawa PBD sebenarnya merupakan ujian secara menyeluruh daripada awal sehingga akhir. PBD tidaklah, walaupun PBD tidak mempunyai exam yang besar, namun kita masih mempunyai kuis, ujian mini dan sebagainya. Di situlah kita dapat melihat perkembangan ataupun potensi ataupun keupayaan murid. Oleh itu, tuntasnya PBD adalah sangat relevan pada jangka masa panjang, bukanlah pada masa jangka masa ini saja. Oh, sebenarnya itu, sebelum saya terlupa untuk membidas hujah Hamdan, iaitu peperiksaan PT3 itu bagus. Namun jika kita lihat, jika peperiksaan dimasukkan pada tahun 2022, maka pada tahun itu juga adalah PBD mula dikuatkuasakan dengan lebih menyeluruh. Jadi kita kena perhatikan ataupun berfikir logik. Di situlah guru mula berusaha untuk mengaplikasikan kepada murid-murid. Jadi mungkin pada waktu itu pengaplikasian PBD ini kurang menyeluruh, tapi jika kita lihat pada masa akan datang dan pada masa jangka masa lebih panjang, PBD sebenarnya dapat membantu murid-murid. Mungkin cuma pada waktu itu saja PBD kurang dilaksanakan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nazila dari wakil Bahasa Melayu 4. Habisnya rumus yang diberikan oleh saudari Najla, maka berakhirlah kita punya sesi debat pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pasukan atas perdebatan yang sangat menarik dan penuh dengan ilmiah. Tahniah atas usaha dan semangat yang ditunjukkan untuk menilai persembahan kita pada hari ini. Persembahan para peserta pada hari ini diharapkan di barisan hadapan terdapat 3 penilai yang dipilih serta dijemput yang merupakan cukup pengalaman untuk menilai para peserta pada hari ini. Wakil penilai daripada Bahasa Melayu 3 kita ada saudari Suhaida. Wakil daripada Bahasa Melayu 4 saudari Izawati dan ketua bagi penilai iaitu saudari Erna Hanania. Kami amat berterima kasih atas kesediaan mereka untuk menilai pertandingan ini dan memberi keputusan yang terbaik kepada para peserta. Hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya sesi debat, maafkan saya, sebelum kita tutup majlis, saya ingin menjemput ketua penilai untuk memberikan urusan berdasarkan
menarik dan tertarik. Okey. Dari dekat sini, berdasarkan penilaian tersebut, kami mendapati bahawa kedua-dua pasukan ni dia ada kekuatan dia sendiri. Tapi apa yang saya tengok, apa yang kami nilai, pada awal-awal cadangan yang diusulkan oleh pencadang, panel pertama, panel kedua dan panel ketiga tidak memberikan hujah yang meyakinkan kami. Okey. Time pencadang, panel 4 dengan dia punya golongan baru nampak dia punya apa yang nak disampaikan. Tapi bagi pihak pembangkang, daripada panel pertama lagi dah menyatakan bahawa kebaikan itu lebih baguslah dalam jadi kami memutuskan pasukan yang memenangi debat ini adalah pasukan pembangkang. Jadi setelah itu anugerah kepada pendebat terbaik dimenangi oleh Ahmad Hamdan. Okey, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Dengan terakhirnya dipersilakan Dr. Haslina bagi memberikan menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Silakan dulu. Pemula yang menang. Pemenang bagi pendebat terbaik dimenangi oleh pasukan pembangkang iaitu daripada Wakil Bahasa Melayu 3. Nanti baca. Acik jaga. Buku PBB ni. Nah, PBB ni. Orang kerajaan kan? Okey, pemenang bagi pendebat terbaik dimenangi oleh saudara Ahmad Hamdan. Okey, terima kasih semua. Tahniah kepada semua pembangkang dan pencadang. Tapi saya tengok kan macam you all ni macam suka perpisahan ya. Tak. Okey. Mana Dr. Has? Kenapa? Bibi. Okeylah, nanti saya kan pasal benda ni. Tapi you ada